Hai, nama saya Karen Iqmal bin Jamat. Hai, nama saya Muhammad Imam Masri. Hai, nama saya Awang David Awan Sapuan. Hai, nama saya Nur Fahmi bin Sapri. Kami dari Grup 1 SAF ingin membentangkan tentang pameran kejujuran dan integriti. Konsep kejujuran dan integriti. Kebanyakan manusia lebih suka daripada peperangan dan pertarikan menghargai kestabilan dan nilai kebahagiaan. Definisi integriti. Integriti sebagai kualiti untuk menjadi jujur dan dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Definisi kejujuran pula mentakrifkan kejujuran sebagai sentiasa bercakap benar, tidak pernah mencuri ataupun menipu. Integriti di tempat kerja. Integriti di tempat kerja adalah penting untuk persekitaran kerja yang sihat. Yang kedua, bekerja tepat pada waktunya. Bekerja bersungguh-sungguh ketika berada di tempat kerja adalah satu contoh jelas integriti di tempat kerja. Kesibukan, melayari internet, membuat panggilan telefon, menghantar mesej dan kerap keluar makan adalah aktiviti yang mengurangkan masa bekerja. Isi kedua, prinsip kerahsiaan. Dalam mana-mana organisasi, sentiasa terdapat banyak data atau maklumat yang diterima, direkodkan, disimpan dan diproses dalam kedua-dua format bercetak dan digital. Pengendalian maklumat dan data sulit adalah merupakan sebahagian daripada tingkah laku beretika yang merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip dalam integriti. Yang kedua ialah definisi kerahsiaan. Menurut Kamus Oxford X1, yang mentarifkan kerahsiaan maklumat atau data yang disimpan adalah rahsia atau bersifat peribadi dan tidak boleh diberitahu atau dikongsi dengan orang lain. Yang ketiga, dengan kerahsiaan di tempat kerja. Kegagalan untuk menjaga dan melindungi maklumat sulit perniagaan boleh membawa kepada kehilangan perniagaan dan pelanggan. Maklumat sulit boleh disalahgunakan untuk melakukan aktiviti haram yang boleh menjejaskan semua pihak, contohnya kecurangan, penipuan dan pemalsuan. Pendedahan maklumat pekerja dan maklumat pengurusan boleh membawa kepada kehilangan kepercayaan pekerja, keyakinan dan kesetiaan, seterusnya mengakibatkan kehilangan produktiviti. Isi yang ketiga, kerahsiaan di tempat kerja. Kaedah-kaedah oleh majikan untuk memastikan kerahsiaan di tempat kerja. Yang pertama, melaksanakan dasar-dasar dan prosedur kerahsiaan. Yang kedua, latihan kepada pihak pengurusan dan pekerja mengenai isu-isu kerahsiaan, polisi dan prosedur. Yang ketiga, penguatkuasaan dasar, prosedur dan latihan termasuk mengenakan tindakan disiplin. Yang keempat, perjanjian tidak mendedahkan yang ditandatangani oleh pekerja untuk melindungi maklumat perniagaan. Kaedah oleh pekerja untuk mengamalkan kerahsiaan di tempat kerja. Yang pertama, pastikan anda telah menjalani latihan mengenai dasar-dasar polisi dan prosedur syarikat. Yang kedua, memastikan anda memahami latihan. Yang ketiga, sila rujuk polisi dan prosedur secara berkala. Yang keempat, mematuhi dasar dan prosedur. Yang kelima, cadangkan penambahbalikan berterusan atau menawarkan maklum balas yang membina kepada pihak pengurusan mengenai dasar prosedur. Isi yang keempat, garis panduan etika. Yang pertama, etika merujuk kepada sistem luar peraturan dan undang-undang. Ada ganjaran apabila garis panduan etika diikuti dan dipatuhi dan hukuman apabila melanggar peraturan. Sebagai contoh, garis panduan etika adalah yang disediakan oleh badan-badan profesional untuk peguam dan doktor yang memantau pematuhan dan menjatuhkan hukuman yang sesuai atau tindakan disiplin apabila garis panduan tidak dipatuhi. Yang kedua, organisasi sering mempunyai kod etika yang harus dipatuhi oleh pekerja mereka. Cara menggunakan kod etika.
memahami kod etika, merujuk kepada kod etika secara berkala, mematuhi kod etika, cadangkan penambahbaikan yang berterusan atau maklum balas yang membina. Okey, itu saja daripada saya.